Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah malam ini kita akan sambung balik perbincangan kita yang kita terhenti sebelum ni dalam kitab Mu'tamad al-Mazhab Syafi'i, yang mana kita berhenti di dalam berkaitan dengan berkaitan dengan i'tidal. Di dalam i'tidal ini dia ada beberapa hukum. Di antara perkara-perkara yang terlibat dengan i'tidal ini ialah berkaitan dengan kunut. Baru ni kita dah beritahu yang mana satu ketika seorang sahabat apabila dia membaca satu doa Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, dia bersambung lagi dengan doa yang lain, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Lepas daripada dia baca doa tersebut, tiba-tiba Rasulullah berpaling ke belakang. Lepas mayang dia tanya, siapa yang baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih? Pakak sahabat takut nak tengok muka Rasulullah. Rasulullah bukan nak marah, tapi Rasulullah nak puji. Sebabnya kata, maka selepas Rasulullah tanya 2-3 kali, seorang sahabat pun angkat tangan, aku ya Rasulullah. Dia kata patutlah, dia kata berduyun-duyun malaikat berebut-rebut untuk catat pahala bacaan yang kamu baca tadi. Hebatnya walaupun benda tu simple, iaitu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, pendek sahaja tetapi segi fadilatnya sangat besar sekali. Kita berhenti dekat wa idza lam yakunutil imamu fayastahabbu lil ma'mum ay yakunuta sirran wa lahu al-ikhtisaru bid du'a'i was sana'i Allahumma ighfirli ya ghafur. Maknanya kalaulah seseorang imam itu tidak membaca kunut, sedangkan kita maklum apabila kita di Malaysia ni kita berpegang kepada mazhab Syafi'i yang mana kunut ni dah sebati dengan kita sembahyang subuh. Maknanya kalau tu imam tak baca kunut, confirm dia terlupa. Itu yang kita pegang kepala. Sedangkan perkara itu sunat. Bukan bermakna saya sebut sunat itu saya suruh tuan-tuan tinggal. Tidak. Cuma dia sebut di sini sekiranya kalau kita pergi ke sesuatu tempat, kita pergi ke Mekah dan sebagainya, yang mana imamnya tidak baca kunut, sama ada imam tu dia tak baca kunut tapi dia tunggu dengan tempoh yang lama ke masa i'tidal, ataupun memang tak baca langsung Sami Allahu liman, setengah-setengah imam di Mekah tu Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, sambung. Bila sambung belakang. Jadi kalau di setengah-setengah Mekah, setengah-setengah imam dia tunggu lama, dia tunggu situ, dia bagi peluang untuk kita baca kunut. Jadi sebab itulah timbul isu, kalau imam tidak baca kunut, adakah boleh kita baca kunut? Baik, kita selesai hak Mekah dulu. Jadi maknanya kalau imam tu berdiri dengan lama, maknanya dia suruh kita baca kunut. Maknanya kita bacalah kunut hak mana kita hafal itu selagi mana imam tidak turun pergi kepada sujud. Tak salah di Mekah tu. Tetapi kalaulah imam itu dia tak raih untuk bab itu, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd tu, terus dia pergi kepada sujud, tak tunggu, boleh ke tak kita nak baca kunut juga? Begitulah isunya di Malaysia ini. Kalaulah imam tak baca kunut, baik imam tu sengaja tak baca kunut ataupun dia terlupa untuk baca kunut, kalau kita tengok banyak dalam kitab-kitab mengatakan kalau imam tak baca kunut, wajib kita kena tinggal, terus pergi pada sujud. Tetapi ulama kata boleh baca pendek je, tapi jangan terlampau lama. Boleh baca pendek je. Doanya macam mana? Allahumma ighfirli ya ghafur. Saya ulang dah. Allahumma ighfirli ya ghafur. Allahumma ighfirli ya ghafur. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, maka ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Maknanya boleh kita baca sependek itu. Maknanya imam Sami Allahu liman hamidah, tu pergi pada sujud, kita pun tak payah angkat tangan. Dia kata Allahumma ighfirli ya ghafur.
Maknanya, ya Allah mengampunkan dosaku, sesungguhnya kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tu pergi bersujud. Tapi kalau kita angkat tangan dengan baca Allahumma hdini wa fi hadai, macam doa kunut biasa, secara automatik solat kita dianggap sebagai batal. Sebabnya imam tu tak baca kunut, kita rajin-rajin nak pergi baca kunut. Itu tak boleh. Nah, yang kedua, kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Muhammadi di Kelantan, nah, kita biasa tengok dalam TV dan sebagainya, kalau lah imam tu kata Sami Allahu liman hamidah, maka dia akan sambut dengan apa? Rabbana lakal hamd. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Muhammadi, dia tak buat gitu. Sebaliknya, kalau imam kata Sami Allahu liman hamidah, apa bila sambut Sami Allahu liman hamidah, dia ulang sekali lagi. Sebab apa? Sebab kita di dalam mazhab Syafi'i, sekalipun imam dah kata Sami Allahu liman hamidah, kita tetap kena kata Sami Allahu liman hamidah. Berbeza dengan pandangan ulama-ulama lain selain pada Syafi'i, dia kata kalau imam tu dah kata Sami Allahu liman hamidah, memadailah untuk makmumnya kata Rabbana lakal hamd. So ini antara perkara-perkara yang banyak khilaf di kalangan tempat-tempat kita. Dia kata dia pakai mazhab Syafi'i, tapi dia tak sedar dalam waktu yang sama mereka telah mukhalafah, mereka telah berlawanan dengan mazhab Syafi'i. Nah, perlu tak Ustaz? Saya ulang banyak kali, perlu tak kita ni ikut? Tak apa, kita nak pakai mazhab-mazhab. Jangan. Jangan. Nah, kalulah Syekh Tok Kenali. Tok Kenali ni seorang yang hebat di Kelantan. Dia panggil Tok Kenali zaman dulu ni, orang panggil dia wali-wali Allah lah, Tok Kenali ni. Nah, dia kata gapo? Dia kata, kalaulah seseorang itu tidak mengikut apa yang dikatakan oleh Syekh Daud Al-Fatani, maka orang itu adalah orang yang jahil. Kata Syekh Tok Kenali kepada orang yang tidak menerima ajaran ilmu Syekh Daud Al-Fatani, penulis kitab Sabilal Muhtadin tu. Nah, siapa pikat tu? Tu kalau Tok Kenali kata kepada Syekh Daud Al-Fatani, apa tahu lagi hak syekh-syekh hak hebat lagi, hak Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan sebagainya. Inilah orang kata cabaran kebanyakan ulama-ulama moden ini, mereka telah memandang rendah kepada ulama-ulama dulu. Maknanya kalau Imam Syafi'i kata lagu tu, maknanya benda tu perlu kita kena ambil perhatian kepada Bilal-Bilal, kepada imam-imam. Maknanya kalau kita sambut imam kata Sami Allahu liman hamidah, hak Bilal nak kuatkan suara tu, tetap dia kena kata Sami Allahu liman hamidah juga, bukannya Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd lepas tu. Ini amalan yang sepatut yang kita betul. Sebab itulah kalau saya ingat Tok Guru Ustaz Syekh Ustaz Abdullah Isa, Tok Guru saya dulu, dia pernah sebut. Saya tanya dia masa saya pergi belajar dengan dia, dia kata mungkin kena ingatlah, dia kata orang yang paling susah nak diajar bukannya orang kampung. Dia kata bukannya orang kampung, bukan orang yang tak reti, orang jahil ni. Dia kata hak paling susah nak ajar, dia kata hak tok-tok lebah, hak imam-imam, hak bila-bila, hak tak biasa buat benda yang salah. Dia kata begitu. Sebab apa? Sebab bila-bila imam-imam ni dia biasa duduk depan. Orang duk tengok dia berlaku, bukan sehari dua, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba ada orang tegur perbuatannya salah, dia tak boleh terima hakikat. Sebab apa? Mungkin antara yang paling besar sekali, dia malu kepada manusia. Sepatutnya kita kena malu kepada Allah. Kita ngajilah mana, ngaji Jordan, ngaji Mesir, ngaji Madinah, ngaji mana, apa nama kita manusia, jahil tetap ada dalam diri kita. Kalau orang tegur benda hak luar daripada ilmu kita, kita kena amin, kena terima hakikat tersebut. Ni saya tegur, imam-imam kau bila-bila kau sama. Dia kata lebah-lebah, dia kata lebah-lebah ni, dia sebut berlaku. Sebab dia terbiasa buat benda lagu tu. Maka apabila orang tegur, masyarakat tengok, rupanya Tok Bilal, Tok Imam, Tok Siak, Tok Lebah buat benda selama ni benda salah. Dia pun rasa tu, orang kata susah nak terima hakikat. Jadi itu yang kita kena perbetulkan persepsi tu. Dulu saya pernah tegur, saya kata apabila kita ni pegang tukar mengadap ketika sebelum khatib naik atas mimbar, pernah saya sebut tu, ingat tak? Apabila khatib naik atas mimbar, biasanya bila kita baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ramai mana kita tengok di masjid-masjid bila-bila dan sebagainya, apabila dia baca doa tu dia menghadap kiblat. Sedangkan isi kandungan yang ada dalam tu adalah untuk jemaah. Kalau saya duk cakap, tuan-tuan, sebab saya cakap menghadap, sebab tuan-tuan duduk depan saya, cuba saya cakap macam tu imam semaya. Betul tak? Jadi maknanya kita kena betul benda tu. Tapi apabila tegur tu, dia terima. Sebab apa tiap kali kita bagi kuliah, dia balik rumah. Dekat isyak dia mari azan. Tak pandai sebab sudah. Nah, ini benda-benda yang sepatut yang kita kena ambil berat. Jadi dia sebut sini, maknanya apabila kita ni tu imam tertinggal baca kunut, sama ada dengan sengaja atau terlupa, kita di belakang tu jangan tinggal dengan begitu je kunut. Baca sesingkat yang mungkin, iaitu Allahumma ghfirli ya ghafur. Allahumma ghfirli ya ghafur. Mana baca doa tu cukup dah, pergi dah sujud. Jangan baca doa kunut panjang, maka dia boleh menyebabkan batal solat kita. Dia pergi lagi, wa yusannu salatu ala rasulillah fi akhir kunut. Ini kita buat seladah. Maknanya selepas lepas kita baca fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabaqta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tu kalau kita nak berhenti setakat tu pun boleh dah, pergi sujud. Tak apa. Tetapi yang comelnya, yang bagusnya sebagaimana yang kita buat ni, iaitu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Kalau kita nak baca wa barik wa sallim, jangan pula baca wa barik wa sallam. Tu imam tak mengaji nahwu. Jadi maknanya boleh baca dua-dua. Wa barik wa sallim boleh baca, wa baraka wa sallam pun boleh baca. Dua-dua tu boleh baca. Wa barik wa sallim kita baca fi'il amr, wa baraka wa sallam kita baca dengan fi'il madhi. Jadi jangan pula campur dua-dua tu, tak jadi masalah. Jadi maknanya kalaulah kita baca hak mana dah buat zaman sekarang ni, kita tak payah ubah. Cuma di bawah ni nanti saya sebut tepat-tepat hak ketika baca kunut di kalangan kita ada yang buat salah. Walaupun perkara tersebut tidak membatalkan solat kita, tetapi kualiti solat kita di hadapan Allah ini makin kurang lah. Sebab kita ada buat salah. Walaupun salah kita itu tidak membatalkan solat kita. Okey, kita pergi lagi. Dia kata wa yustahabbu raf'ul yadaini fil qunut wa fi sa'iri udhiyah. Disunatkan kita angkat tangan ketika kita baca kunut, sama ada kunut ataupun mana-mana doa. Kita disunatkan kita angkat tangan. Pertama dalam bab kunut. Kita sebut bab kunut. Dulu saya dah minggu sebelum ni saya dah beritahu dah. Ada macam-macam orang angkat tangan. Ada angkat rapat. Sebab apa orang rapat ni? Dia kata sayang doa kunut ni, takut-takut bocor. Dia ingat ni doa kunut ni macam karipak. Dia boleh baca doa jatuh. Tak apa, nak buat gini buat, tak salah. Tuan-tuan nak angkat gini pun boleh, tak jadi masalah. Hak tak bolehnya melepasi parah telinga. Hak tu tak boleh. Melainkan ketika doa, ketika kita solat istisqa. Istisqa ni memanglah kita kena doa dengan mata kita di bawah, tangan kita naik ke atas. Tu istisqa je. Hak doa orang lain tak payah. Maknanya kita disunatkan angkat tangan. Jadi nak akad betul-betul. Ni kadang-kadang yang angkat doa walaupun nampak ni kan, sebab saya kata tadi walaupun nampak benda tu simple, kadang-kadang benda itulah menyebabkan doa kita ni lambat banding orang lain. Nak akad betul-betul. Ni akad gini kau, akad gini ni macam-macam doa, duk gini pun ada, duk gini pun ada, macam-macam cara doa. Macam-macam mana kita kata tu aci Tuhan ni lambat doa kita berbanding dengan doa orang lain. Nak angkat betul-betul. Dia sebut lagi, dia kata wasairud doa, dan semua doa-doa yang lain. Ini satu. Saya ingat dulu agak bising. Dia kata ada satu negeri tu di sebelah selatan. Tak tahu sebelah kanan kita semua ni. Selangor, Negeri Sembilan, Johor ni, Melaka ni dianggap sebagai selatan. Maknanya dia kata ada sebuah negeri tu, ada setengah-setengah kata apabila doa masa khutbah kedua ni, kita tak payah angkat tangan. Tak payah angkat tangan. Jadi maknanya ketika khatib kata Allahumma ghfirli, dia sebut je Allah, ketika khatib Allah maghfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat, dia pakai kata angkat tangan. Sebab apa ada dengar
Ikut hadis ni, Nabi kata, Nabi ni setiap kali dia doa, dia angkat tangan. Tak kira lah doa ketika mana. Nah, maknanya sama ada ketika kunut ataupun ketika doa. Makna doa terbuka hatta ketika khutbah. Hak tak moleknya meninggikan amin ketika doa untuk khutbah Jumaat. Sebab tak elok ditinggikan. Mana direndahkan daripada amin yang biasa. Okey, kita pergi lagi. Dia kata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallal ghadah yarfa'u yadayhi yad'u alaihim yakni alladhi qataluhum. Satu ketika makna kes yang mana ketika pendakwa Islam telah dibunuh secara mengejut di dalam kebun di dalam kebun buah kurma ketika itu, menyebabkan hampir puluhan para hufaz Al-Quran telah wafat, telah meninggal ketika itu. Nah, jadi sebab itulah Nabi pun membaca doa selama sebulan berturut-turut ketika sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, sembahyang isyak, semua dia baca doa kunut. Dan ketika itu sahabat melihat Nabi ni mengangkat tangannya. Ketika maknanya bermakna ketika kita berdoa kunut ni samalah juga nak angkat tangan, angkatlah betul-betul. Okey, cuma dia sebut sini wala yusannu mashul wajhi bil yadaini fil kunut. Tetapi mu kena ingat, dia kata di dalam doa-doa lain ada setengah ulama kata disunatkan kita amin ni sapu kita di muka kita. Sebenarnya tidak ada pun yang jelas ambil daripada atas. Dia kata, kau tanya pula ustaz, kena ambil daripada atas ni kau. Macam-macam dia tanya, nak so detail. Allah nak sapu muka sapu je lah, nak sapu lagu mana pun. Nah, jangan sapu kat belakang sudah. Sapu ku tapak tangan, tak ada masalah. Tak nak sapu, tak apa. Nak sapu pun tak apa. Cuma dia kata wala yusannu masul wajhi bil yadaini fil kunut. Tetapi untuk doa kunut tidak disunatkan kita menyapu ke muka. Kalau ada orang buat juga, hukumnya adalah makruh tapi tidak batal solatnya. Ni sebab tu kita perhati akan ada mana orang ni dia sapu muka ketika doa di luar solat, begitu juga di dalam kunut dia sapu di muka je. Makanya perkara tersebut adalah tidak betul. Nah, kalau ada orang buat, maka kita betul hari ni. Lastu ahfuzu fil masul wajhuna an ahad min as-salaf syai'a. Bahkan ketika itu Imam Bahaki pun kata tidak ada riwayat pun di dalam hadis, di dalam mana-mana riwayat para sahabat yang mengatakan bahawa makna doa kunut ni kena sapu muka. Makna seolah-olah empat mazhab kita bersepakat mengatakan bahawa doa kunut ini tidak perlu kita sapu muka. Okey, selesai. Okey, saya full stop lepas ni. Okey, ada soalan tak? Saya minta mic ni sebab saya nak bangun. Tak tahu sempat sampai tak bangun. Okey. Ada tanya ke apa? Tak ada. Saya pergi lagi. Sebenarnya kalau bab kuliah ni saya lebih orang kata gerung mengajar di masjid di surau daripada mengajar di universiti. Sebab kalau di surau masjid ni banyak soalan. Kalau di universiti budak-budak tak tanya. Tak tanya semua faham belaka. Tanya bagi soalan periksa, semua tak jawab. Wa yajharul imam fil qunut fi sahih. Sebagai maklum bahawa disunatkan bagi imam itu menguatkan suaranya, maknanya meninggikan suaranya ketika baca kunut mengikut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Wa yakunu jahruhu bihi duna jahrihi bil qiraah. Walau bagaimanapun tidak disunatkan kita meninggi bacaan kunut seperti mana kita tinggi ke bacaan ketika kita baca surah Al-Fatihah. Waktu kita kena betul. Kadang-kadang imam-imam dia baca surah Al-Fatihah perlahan je, tapi tahan dia baca kunut kuat pula. Perkara-perkara tu perlu kita perbetulkan. Kalau kita kata volume lah mudah. Kalau kita jadi imam, kita baca Fatihah, volume kita buka nombor 5. Maknanya untuk kita baca kunut, imam volumenya dalam nombor 3 dan sebagainya. Rendah ke sedikit volumenya. Wa yu'amminul ma'mumu lid-du'a fi kalimatul khams. Dan disunatkan bagi makmum untuk mengaminkan doa kunut imam tadi di 5 tempat. Disunatkan kita mengaminkan doa imam itu, kunut imam itu
di 5 tempat. Di tempat-tempat lain tidak disunatkan kita mengamin. Mana tempat dia? Yang pertama, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 4 tempat tu. 5 tempat tu. Sebab itulah baru tahu apa rupanya kita duk amin kuat juga selama ni ingat suka-suka je. Rupa-rupanya ada disebut di dalam kitab. Makna tempat ni disunatkan kita mengamin. Selain daripada itu, apabila imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka disunatkan bagi imam itu merendahkan suaranya, tidak seperti dia baca 5 tempat tadi. Tak tinggi. Begitu juga. Tetapi walaupun dalam kitab Matlaq dan Sabilal Muhtadin ada sedikit perbezaan dalam bab ini. Dia kata betul mengaminkan 5 tempat ini. Tetapi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, tengok kepada keadaan imam. Sekiranya imam itu dia perendahkan suara dia, fa innaka taqdi. Asalnya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi siapakah fa innaka taqdi itu dia perendah. Maka kita pun masing-masing baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yazillu man walik. Baca sendiri. Tetapi ada juga imam tu dia baca straight sampai ke sallallahu alaihi wasallam tu dengan suara yang serata, yang sama. Maka ketika itu diberi pilihan kepada kita. Sama ada kita nak baca juga ataupun kita boleh amin. Sebagaimana nak kita amin yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tengok keadaan imam. Kalau imam baca kuat straight sampai ke habis pun betul. Tetapi kebanyakan para ulama khusus mazhab Syafi'i ini mengatakan hanya 5 tempat itu sahaja kita disunatkan untuk baca kuat. Hak balance tu imam kena baca perlahan bagi peluang kepada makmum-makmum untuk baca doa. Ustaz, kalaulah imam tu dia baca lambat. Safaka fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tu, kalau Allah Madinah tak apalah kita dengar. Tahu imam duk mana. Tapi ada juga imam tu apa sampai ke fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, lama dia baca doa. Dan kita tak tahu dia duk mana. Boleh tak ustaz, masa tu saya nak cuba nak tambah doa sendiri? Boleh tak dia tanya. Maka boleh sekiranya doa-doa itu yang mana maksur, yang disebut dalam Al-Quran, dia sebut dalam hadis. Jangan duk baca doa makan sudah. Boleh baca doa-doa lain, tak ada masalah. Bacalah nak baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, tak ada masalah. Yang pentingnya sudahkan dulu doa kunut yang asal. Sekiranya kunut tu baca lama sangat. Tapi kalau imam macam di Mekah, dia baca dengan kuat. Kadang-kadang semaya terawih pendek mari di Malaysia baca terawih pendek tapi tahan dia baca kunut, ya Allah, panjang kunut daripada sembahyang. Kita asal-asal buka begini lah sekali duduk sini. Lama sangat. Tapi doa tu maknanya dibaca tu ketika itu dibaca dengan kuat. Kita disunatkan amin sebagaimana kita amin Allahumma hdini fi man hada wa afini fi ma afait tadi. Kita pergi lagi. 5 tempat ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia kata qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yu'minu man khalfihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dan para sahabat di belakangnya telah melafazkan perkataan amin. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Lakin yusyarikul ma'mum al-imam fi sana' sirran wa fa innaka taqdi ila akhiri. Sebagaimana saya sebut tadi bahawa disunatkan bagi makmum berserta dengan imam membaca fa innaka taqdi sehingga habis ke ayat kunut tu dengan dikata sirra, dengan baca dengan perlahan. Li'annahu sana'u wa zikr, kerana di situ bukan lagi dianggap sebagai doa kunut, dianggap sebagai doa, sebaliknya dia dianggap sebagai pujian dan juga zikir. Zikir kan tak ada orang baca kuat-kuat. Ada doa baca la ilaha illallah supaya dia baca kunut, tak ada kan? Paling-paling tidak pun macam imam takdir je, subhanallah subhanallah, begitu saja. Maknanya tempat itu tempat yang untuk kita memuji Allah dan kita berzikir.
jadi maka ketika itu eloklah kita baca dengan perlahan. Fala yuslih ta'minu, maka ketika itu tidak lagi elok untuk kita mengaminkan sebagaimana 5 tempat tadi. Ala dzalika fakana al-musyarakatuul aula, tetapi kita baca seketuk dengan imam itu adalah lebih baik, dia kata. Wa illam yasma' al-ma'mum kunutul imam, sekiranya makmum tak dengar gapo pun imam baca sebab mungkin speaker rosak atau seumpamanya, dia kata qanat darban ma'ahu sirra, maka bolehlah makna makmum itu baca kunut sendiri daripada awal sehinggalah akhir. Boleh, dia kata. Nah, kasairud da'awat al-azkar allati la yasma'uha, begitu juga mana doa-doa biasa. Nah, imam baca doa kita tak dengar. Kalau imam baca doa kita dengar, sunat ke kita amin. Jangan baca doa sendiri. Imam duk baca ni, tadi imam duk baca dengan jelas, dengan speaker. Maka tak elok kita belakang ni duk doa dengan doa sendiri. Walaupun kita tak faham gapo pun tu imam baca doa tadi, biarlah bagi dia faham gapo dia baca, kita amin saja gapo dia baca. Itu lebih baik. Sama juga hukumnya. Kalau kita kata kalau kita kena ikut imam, kita kena percaya dia. Misal dia kata, isu sama, ada pernah orang tanya saya mengenai solat jenazah. Jadi masa orang istihar, okey, jenazah yang ada hari ni adalah jenazah perempuan, contoh, atau jenazah lelaki ikutlah. Katalah ni adalah jenazah perempuan. Kawan tu tak mari atau mari lambat. Dia tengok ni, maknanya tengok kepada sah apa nama Jumaah ni, dia tahu tu orang tu nak sembahyang jenazah. Tapi dia tak tahu jenazah tu lelaki ke perempuan. Jadi macam mana dengan dia? Maka dia bolehlah nak niat gapo, laki pun boleh, puan pun boleh. Bagi saya lebih baik dia niat laki, walaupun jenazah tu perempuan, hak lebih tu kita suruh kepada imam. Kalaulah dia tak dengar istihar tadi. Tapi kalau dia dengar, dia dengar jenazah tu jenazah lelaki, tiba-tiba Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dia cuba dah nak baca tapi dia tak ngaji nahu. Jadi dia tahu jenazah lelaki ke perempuan. Tak apa, sah doa tersebut, tak ada masalah. Nah, okey. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita masuk pada rukun yang ketujuh, iaitu sujud marrataini likulli rak'atin, iaitu kita hendaklah sujud sebanyak 2 kali bagi setiap rakaat. Sebelum kita masuk yang tu, saya buka jalan dulu, takut-takut ada yang nak tanya. Silakan. Tak ada juga. Okey. Ada tanya apa? Tak ada lah. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada hukum sujud. As-sujudu syar'an mubasharatu jabhatul musalli mawdi'u sujudihi. Maknanya orang yang dimaksud dengan sujud ni ialah meletakkan dahi, seseorang yang solat meletakkan dahinya secara langsung di tempat yang sujud. Maknanya tempat sujud kita ni, biasanya solat kita ni 4 kaki kan. Daripada tempat duduk tu sekaki, tempat nak sujud tu sebanyak 3 kaki. Dia biasanya orang sujud. Sebab itulah kita kata apabila kita qiyam dan kita bincang sebelum ni, di manakah tempat mata kita perlu tengok? Mata kita perlu tengok di tempat yang sujud. Maka itulah yang dimaksud di situ adalah tempat sujud tadi. Maknanya meletakkan dahi di tempat yang sujud. Kalau letak telinga, letak kepala, tak boleh. Sebab dia kata letak dahi. Di mana dahi? Di dahi ni tempat yang normalnya tempat tak tumbuh rambut. Kalau katakanlah dahi dia luah, dahi dia, dahi duduk sini, buat sangat mikir, dahi duduk sini, adakah dia kena sujud letak? Sebab apa ni kepala kan teluk ini, kerana tak ada rambut depan, tak ada gapa. Dia nak sujud lagu mana? Ada sekolah mana ajar dahi duduk sini? Tak ada kan? Jadi maknanya dahi ni kalau nama dia kepala, tepat nombor tumbuh kepala. Tumbuh kepala pula. Tepat nombor tumbuh rambut. Tumbuh rambut. Maknanya walaupun rambut kita tak ada, tapi orang lain nomornya ada rambut situ. Maknanya dahi ni adalah di kawasan-kawasan ini. Atas sebelah kening. Sebab itulah apabila kita tanya kenapa ketika sujud kita disunatkan letak hidung. Sedangkan hidung ni tak wajib letak sebenarnya. Letak hidung ni sunat.
Sebab apa kita dalam kitab fiqh disunatkan letak hidung. Kita nak tahu dahi kita duduk mana, maka kita letaklah hidung kita atas lantai, di situlah dahi kita. Tersujud letak dahi hidung kita kat lantai tu, itulah yang dimaksud dengan jabhah. Ustaz, kalulah kata dia naik jerawat sini. Naik jerawat tengah-tengah comel tempat-tempat cenguh. Nah. Jadi dia tak boleh nak sujud, Ustaz. Tak boleh nak sujud. Jadi hak dia boleh sujud je kena nyenggeng sikit sini. Adakah sini dikira dahi lagi? Ya, masih lagi dikira dahi. Walaupun duduk dengan nyenggeng. Kalau tak kedekan sebelah tuan-tuan tu ada hak sujud lagu tu, okey tak apa tu kira normal. Tapi kalau dah sebulan duk sujud lagu tu, semain tempat lain takut-takut terekam kita nanti. Jadi maknanya sujud. Tapi kalau orang yang mana orang tu memang dia accident, tak boleh sujud, balut kepala, sujud memang sakit, maka dia tak ada masalah. Sebab saya kata pekoh ni diwajar benda yang hak normal orang buat. Normal orang buat. Sebagai contoh, kita sujud. Nak kita maklum kita sujud selalunya kita sujud lagu ni. Ni sekarang kita sujud. Ni kebiasaan. Tapi kalau tak takdirkan dia ni kena migraine. Sebab tu kadang-kadang orang kata geng-geng uzur ni mengada-ngada nak semayang takhusi lah. Tak apa, tak kena kat dia. Lepas ni kena kat dia baru dia tahu. Okey, tuan-tuan, sebab Nabi kata idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum. Apabila kamu diperintah melakukan ibadat, mu kena buat setakat mana mu mampu. Tapi kalau mu buat tu boleh memudaratkan kamu, Islam tak suruh gitu. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Tuhan kata dah, jangan kamu capuk ke diri kamu ke lembah kebinasaan. Contoh dia kata, dia memang kalau jenis orang nyakit migrain ni, saya pernah tanya hok jenis orang sakit migrain, hok tahap gaban punya. Hok tahap teruk sungguh. Okey, dia kata, dia boleh lah berdiri tak ada masalah, rokok pun setakat tu ya boleh. Kalau dia rokok lebih bawah nanti kan, jatuh tu kepala-kepala ke bawah, tak sempat nak rokok-rokok. Jadi maknanya kalau jenis ada orang lagu tu, tak payahlah dia solat lagu tu, dia solat cara normal. Cara mampu dia. Tapi ni dia kata dia cuba juga. Tak apa, baiklah. Dia semayang sami Allah ni, lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Setakat tu je dia boleh. Tak apa. Dia ke rokok dia tu. Ya? Tapi dia nak sujud ke? Dia kata saya boleh ustaz nak ke bawah, tak ada masalah. Tapi rapat tak boleh. Rapat tak boleh. Setakat mana dia boleh? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham, Allahu akbar. Setakat tu dia boleh. Lagi confirm dia kata, duk situlah sampai petang garang. Tak bangun-bangun. Maka itulah sujud dia. Tak payah rapat berapa. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita nampak Islam macam payah. Tidak. Yang mayuh ke kita. Sebab apa? Kita tak belajar. Ni hak saya sebut sini ni ialah hak normal. Hak normal ni cara dia lagu mana? Dia sebut sini, dia kata sujudu rukun min arkanis solah. Kita maklum bahawa sujud ini rukun daripada rukun solat. Wa huwa fardun marrataini li kulli rak'atin. Yang mana kita maklum dia difardukan kita lakukan sebanyak 2 kali setiap rakaat. Maknanya kalau dia buat sekali batal. Kalau buat 3 kali batal. Sebab kata dah 2 kali. Wa'tamara sujudan ruknan wahidan littihadihima. Walaupun dia sujud 2 kali, maka dia dianggap benda yang satu. Dia kata lagi, kama adda ba'duhum tama'ninah fi ruku' wal qiyam. Kita maklum bahawa disyaratkan kena ada tama'ninah pada sujud ni. Sebagaimana kepada i'tidal, sebagaimana pada rukuk, maknanya semua kena ada tama'ninah. Antara sujud pun ada tama'ninah. Kan kita beritahu dah dulu. Macam apa yang dimaksud tama'ninah ni adalah kita berhenti sekejap dengan qada subhanallah. Itu yang dimaksud dengan tama'ninah. Subhanallah, dapat subhanallah tu, maka dah dapatlah tama'ninah. Hak tu hak game paling malas sekali. Hari ni ya Allah aku cuba juga nak solat, tapi tak tahu kenapa malas sangat ni. Give semayang ni semata-mata sebab kita orang Islam je. Tapi kalau kata semayang tak perlu, lama dah tinggal. Hari ni hari malas sangat. Kau contoh kita kata. Tapi digaguhkan juga. Sebabnya nak buat benda baik ni kita kena mujahadah. Nak lari pada benda jahat pun kita kena mujahadah. Kena berjuang sungguh-sungguh. Walaupun kita terpaksa memaksa diri kita sendiri. Nak buat benda wajib ni. Maknanya dia pergi dia kata dia cuba juga untuk
nak sembahyang juga. Jadi hari tu biasa baca subhanallah azim wa bihamdi 3 kali. Hari ni hari malah dia pun baca subhanallah sekali. Sah tak rukuk dia ustaz? Sah. Jangan ajar gitu. Nah, nanti Tuhan kata, mung tak termasuk senara di syurga aku. Aku sembahyang, dah mungkin malah pada muka kita. Nah, kalau nak buat, kena buat betul-betul. Ya, kita pergi lagi. Sebab ada dalil mengatakan bahawa sujud ni wajib. Ada. Dalam Quran sebut dah. Dalam surah Al-Hajj ayat 77 mengatakan bahawa ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Dia kata wahai orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu dan sembahlah Tuhan kamu. Maknanya sujud ni termasuk daripada rukun-rukun solat, bahkan perintah ini menunjukkan benda itu adalah benda yang wajib. Wa ja'a fil hadis Rifa'ah bin Rafi' lirajuli musi' salatihi fa akhadha yu'allimahu kayfiyah yakni taha. Satu ketika seorang lelaki yang semayang yang sangat teruk, Nabi perhati dia semayang teruk sungguh. Nabi tak kutuk ke apa? Nabi mari sekejap. Nabi pun bangun, Nabi ajar dia lagu mana solat yang betul, rukuknya lagu mana, sujudnya lagu mana, i'tidal lagu mana. Maka Nabi kata summasjud hatta tatma'inna sajida. Kalau kamu sujud wahai lelaki, wahai pemuda, musujudlah dengan betul-betul tamakninah. Jadi dalam bab itu zaman dulu tak ada pula para sahabat menceritakan tamakninah ni maksud dia gapo. Mamalah kita maklum tamakninah ni maksudnya kita berhenti rehat sekejap. Jadi sekejap tu macam mana? Maka para ulama selepas daripada itu keluar ke ijtihad, berhenti sekejap atas teket tamakninah ini, setidak-tidaknya kita kena baca subhanallah sekali dengan bacaan yang sederhana. Nah, sama juga walaupun kita akan bincang bab solat Jumaat nanti. Kalau kita mari dalam imam dekat dalam rukuk, jadi kita kat takbir tu kita nak pastikan rukuk kita dapat dengan imam ke tidak. Sebabnya rukuk dapat dengan imam, rakaat ni kira dapat. Jadi kita nak tahu dapat ke tak dapat, maknanya kita ketika takbir tak Allahu akbar, kita pergi pada rukuk tu, maknanya dengan qada subhanallah sekali sebelum imam bangkit pergi kepada i'tidal, dapatlah rakaat tersebut kita. Itu yang dimaksud dengan tamakninah tadi. Okey, kita pergi lagi. Cepat sungguh masa. Okeylah. Oleh itu dia kata di sini adalah syarat-syarat untuk sah sujud ni ada beberapa syarat yang pasti kita kena jaga. Yang pertama, ayyaqsuda bihawaihi illa ilal ardi sujud. Hendaklah sujud itu sememangnya kita memang ada niat atau hasrat untuk sujud. Kalaulah kita tersujud sebab jatuh pening tadi, maka kita boleh bangun balik. Tapi kalau kita sujud kerana tersalah dengar imam tadi, maka sudah pun dianggap kita ni sujud. Ada juga kan, kadang-kadang kita duduk belakang untuk dengar orang tu akak takbir kuat sangat, Allahu akbar, pam, dia pergi sujud. Nah, misalnya, maka dia dianggap sengaja walaupun tersilap dengar. Maknanya kena ada serat, maknanya dia jatuh saja tak kira. Yang kedua, hak ni hak paling bahaya sekali. Yang kedua, dia kata as-sujud ala sab'ati a'dha'i. Ala sab'atin a'dha'in. Mesti kena sujud atas 7 anggota. Ni hak kita betul-betul kena perhati. Nah, ada nak jenis rambut panjang misalnya kata. Apa disebut 7 anggota? Nanti kita sebut 7 anggota ni. Gapo 7 anggota ni tuan-tuan? 7 anggota ini ialah dahi 1, yang kedua adalah 2 tangan, 3, lepas tu 2 lutut, 5 dan 2 perut jari kaki. Bukannya 2 kaki, 2 perut jari kaki. Maknanya kalau kita lipat semayang ke dalam begini, contohnya, hak ni hak banyak ni. Saya tegur hak ni hak banyak orang buat. Nah, sebab tu saya tekan di sini. Apabila kita sujud lagu tu, batas semayang kita. Nah, okey. Tadi saya nanti saya sebut tadi nak turun pada sujud. Okey, yang ni banyak. Sami Allahu liman hamidah, nak turun pergi pada sujud ni lagu mana cara? Nah, ada 2-3 cara sebenarnya nak turun pada sujud ni. Okey. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Okey. Kita pun turun pada sujud. Jadi kita tengok, tuan-tuan tengok 10 orang solat, 10 cara ada orang turun pada sujud. Nah, mamalah kita tak nafikan ada sesetengah mazhab mengata
mengatakan bahawa Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal boleh turun pergi kepada tangan terus. Itu sesetengah ulama mazhab. Tetapi Syafi'i hak kita pegang ini hanya dua cara saja. Dua cara saja. Nah, sama ada kita boleh turun dua-dua gini turun, mana Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Allah. Kita ingat nah? Ni, hang turun lutut dulu. Turun lutut dulu. Ataupun kita boleh turun lutut sebelah kemudian tukar lagu ni pun boleh. Ini untuk orang normal. Nah, untuk tapi orang tak normal maksudnya dia sakit lutut. Kita kena faham ah. Orang sakit lutut kan. Jadi ramai hok mari masjid ni jarang orang pada ni orang tua-tua mari masjid, kebanyakan mari masjid ni semua orang muda-muda hok lutut sakit belaka. Nah, nanti orang marah pula saya kata tua-tua. Nah, maknanya ramai hok turun tangan lu. Tak ada masalah. Nak saya sebut tadi tu adalah untuk normal. Kalau kita nak suruh solat kita yang terbaik, maka turunlah lutut dulu. Okey. Nak saya sebut tadi, ramai orang salah juga adalah ketika kaki ni. Kaki ni. Ni, tuan-tuan tengok nah. Saya tunjuk kaki saya. Ni kaki ni. Kalau kita tengok orang semayang kebanyakannya apabila dia sujud, kaki duk gini. Duk gini kaki. Apabila semayang sujud, kaki duk gini, nah, maka hak kita mengaji dalam kitab fiqh secara automatik sujudnya batal. Apabila sujudnya batal, maka solatnya pun batal. Maknanya kaki kena buat lagu ni sepatutnya. Ni kaki ni. Kelipat kaki masuk dalam. Ni kaki duduk dalam ni. Tapi dia kata saya tak boleh lipat ustaz kaki gitu. Maka Nabi kata setidak-tidaknya biar masa kita lipat tu kena isi di ujung jari kaki kita. Kena isi. Cukup dah. Jangan lipat dengan kuku duduk dalam. Hak tu tak boleh. Itu yang kita kena banyak nak kita buat salah ketika kita dalam keadaan sujud. Ni, ada soalan tak? Okey, baik, cantik. Kita ada ni saya terpaksa duduk tengah sebab orang perempuan tak nampak. Nah, saya duduk tengah. Contoh kata masa kita sujud ni, tuan-tuan, inilah kiblat mudah kata-kata. Ni kiblat kita. Nah, apabila kita sujud dan kitab kata wajib kena jatuhkan 7 anggota secara sempurna. Dahi kita, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki. Maknanya ketika itu hukumnya adalah wajib ketika itu. Nampak tak kat belakang? Nampak? Nampak lah? Okey, saya dah tengok sikit lagi. Takut tak nampak lah. Okey. Maknanya apabila kita sujud dalam keadaan begini. Okey. Dalam keadaan begini. Tiba-tiba dia gatal. Dia garu atas tangan belakang. Dia garu tangan belakang lah. Tuan-tuan lah. Imam pun kata Allahu Akbar. Dia pun bangun. Allahu Akbar. Batal solat dia. Batal solat dia. Jadi maknanya apabila ada 7 anggota, wajib di masa dia jatuh bawah ni, maknanya anggota yang pertama yang akan bangkit terlebih dahulu adalah nama dia kepala. Ni kena bangkit dulu. Bangkit kepala dulu. Barulah anggota-anggota lain boleh naik. Nah, boleh nah? Okey. Lagi? Okey. Yang kedua, isu untuk kaki. Yang ini juga ini untuk perkara yang sunat lah, perkara yang sunat. Nah, ada ulama sedikit khilaf mengenai tutup kaki. Nah, orang perempuan kita maklum bahawa dia semayang dia tutup kaki. Beza dengan orang lelaki dia buka. Melainkan orang perempuan ataupun orang lelaki badan jenis besar sikit. Orang perempuan jenis besar sikit. Jadi besar sikit, maknanya dia terpaksa buka sikit. Kalau dia rapat sini, dia tak balance terbalik dan sebagainya. Tu tak apa dia buka. Boleh, tak ada masalah. Nah, jadi ketika sujud ada ulama sedikit berselisih dalam kata ketika kita sujud, ada setengah ulama kita tengok dia semayang kaki dia buka gini sebagaimana kita kiam. Ni kita kiam gini ya. Kita kiam gini. Jadi ketika kita sujud pun ada yang kita buat begini. Betul tak? Tapi ada kebanyakan para ulama, saya buka kitab-kitab.
kebanyakan ulama dia hampir sepakat mengatakan bahawa yang terbaik ketika sujud, baik lelaki, baik perempuan, dia rapatkan sedikit kakinya. Maknanya ketika sujud, bukan yang dibuka lagu ni, baik lelaki, baik perempuan, nak elok dia tutup sikit kaki dia begini. Itu lebih baik. Nah, jadi maknanya kita betul mana yang kita silap selama ni. Nah, okey. Okey, sikit lagi. Ada 2 minit lagi. Ada soalan lain tak? Silakan. Okey. Buka mas. Semula tanpa tak ada maknanya tak boleh. Batas maya. Betul ramai yang buat begitu. Sami Allahu liman hamidah, pak sikit pun dia pergi sujud saja. Maka batal. Sebab tidak ada tamak nina. Sebab saya kata dia nak ukur tamak nina, kita ukur sendiri. Subhanallah. Dapatlah tamak nina. Nah, sebab itulah bukan saya suruh baca subhanallah tu, maknanya hak doa hak ada tu cukup dah untuk ukur tamak. Kita baca subhanallahu azim wa bihamdihi 3 kali, subhanallahu a'la wa bihamdihi 3 kali, sami Allah liman hamid. Tu semua dah ada dah ada tamak nina. Kalau kita dah baca yang tu, secara automatik confirm dia dah cukup dengan tamak nina kita. Nah, okey, lagi. Okey, tak ada lah. Okey, kalau tak ada kita berhenti setakat itu saja sebab ada beberapa saat lagi untuk masuk isyak ni. Insya-Allah kita sambung kembali mengenai syarat-syarat untuk kita sujud. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa ilma, sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatir rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyil mursalin bi rahmatika ya rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asril insani fi kullil musalihat wa tawassaw bil hasbi sham. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله